السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usam Hadi Syarudin, saya mendengar yang mulia Allah sekalian, kita menyambung kepada tafsir Musyad 92 hingga berikutnya daripada surah Taha ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Qala ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau sengaja melanggar perintahku? Nabi Harun menjawab, wahai putera ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan di antara Bani Israel dan engkau tidak melihara amanahku. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah memberitahu kita tentang Nabi Musa yang kembali menemui kaumnya. Nabi Musa melihat apa yang terjadi pada mereka, satu perkara yang luar jangkaan, dan mulalah Nabi Musa diserang perasaan marah. Lantas dia melemparkan papan-papan yang bertulis pada firman Allah SWT di tangannya, dari suhuf Taurat ini, kitab Taurat, yang memegang kepala saudaranya menarik ke arahnya. Dahulu kita telah bincang dengan surah Al-A'raf yang lalu, tuan-tuan, ini mulia Allah sekalian. Bila Nabi Musa melihat perkara ini berlaku, maka Nabi Musa menjadi sangat marah. Kan kita dah lihat, tuan-tuan. Lalu Nabi Harun telah menjawab, qala na umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Wahai anak kepada ibuku, maknanya adikku, janganlah engkau mengambil tindakan begini kepadaku, kerana kaum Bani Israel ni telah pun mengabaikan pesanan aku, suruhan aku, perintah aku, dan hampir-hampir mereka membunuh aku. Wahai adikku, inilah sikap mereka kepadaku. Ya, tuan-tuan, ini mulia Allah sekalian. Kemudian Allah jelaskan lagi yang kita pernah bincangkan dahulu, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Musa menjadi sangat marah, menarik kepala abangnya itu, menarik janggutnya. Kata Syekh Al-Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, ayat ini secara jelas menunjukkan kepentingan untuk seorang yang nak mengikuti para nabi dan para rasul supaya menjaga janggut, memelihara janggut. Artinya melepaskan janggut itu untuk tumbuh. Itulah syiar orang beriman. Kerana tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nanti ada peluang kita memuka surah Al-An'am, surah tentang haiwan ternak, bila Allah menceritakan wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Nampak firman Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat 24 hingga 90 daripada surah Al-An'am. Akhirnya Allah pun menjelaskan, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang yang telah dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Ini adalah berkaitan dengan nabi-nabi yang Allah SWT sebutkan musia ayat 84 hingga 85. Antara nabi yang termaktub namanya di sini iaitu wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Sebelum itu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ya, wa Yusuf wa Musa wa Harun. Jadi Nabi Harun dalam keadaan fizikal yang
dapat kita bayangkan manusia Allah SWT di sini memiliki janggut. Dengan sebab itu ditarik oleh adiknya Nabi Musa dengan perasaan marah. Allah pesan kepada kita, fabi hudahu muqtadih, dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka, kelakuannya, sifatnya, sikapnya, maka kamu hendaklah ikut. Melihara janggut ni tuan-tuan merupakan syiar orang beriman satu masa dahulu. Tapi hari ini malangnya tidak lagi dianjurkan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dapat kita perhatikan di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lihat bagaimana tawaduknya Harun, bagaimana lemah lembutnya Harun walaupun dalam keadaan hampir-hampir dipukul oleh adiknya sendiri iaitu Musa. Penggunaan perkataan ya ibna Umma di sini tuan-tuan, wahai putera ibuku, kata para a'immat tafsir, contohnya Al-Baghawi, contohnya Ibn Katsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, adalah untuk merujuk kepada seayah seibu sebenarnya, walaupun yang digunakan ya ibna Umma. Ya ibna wahai saudara lelaki daripada ibuku. Sedangkan Nabi Musa adalah saudara seibu saya. Kerana penyebutan ibu di sini tuan-tuan adalah lebih lembut, lebih tepat untuk melahirkan rasa simpati dan menimbulkan kasih sayang bahawa mereka berada di atas perjuangan yang sama. Maka janganlah ditekan aku seperti ini selepas mereka telah menekan aku terlebih dahulu. Dulu kita telah bincangkan dalam surah Al-A'raf yang lalu, innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Mereka ni tak mengindahkan aku, bahkan memandang lemah kepadaku dan hampir-hampir membunuhku bila aku menyuruh mereka untuk kembali ke pangkal jalan. Jangan diikut suruhan Musa As-Samiri yang menyesatkan mereka ni. Apabila yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para ulama tafsir membincangkan siapa dia sebenarnya Musa As-Samiri ni. Bagaimana dia boleh mendapat kelebihan yang besar seperti itu, iaitulah tanah yang merupakan bekas tapak kaki yang dipijak oleh kuda Jibril alaihi salam telah pun dikutip olehnya, diambil, disimpan dalam serban. Ini disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi. Lantas bila datang seruan sama ada daripadanya ataupun daripada Nabi Harun alaihi salam agar emas yang diperolehi itu sama ada daripada laut ataupun dipinjamkan sebelum mereka menyeberangi laut itu, ada dua pandangan seperti yang telah kita bincangkan. Emas tersebut hendaklah dikumpulkan, dibakar, kerana bagi mereka dahulu ghanimah yang diperoleh dari peperangan tidak berhak, tidak halal untuk dimiliki. Lalu bila dibakar sama ada oleh Musa, sama ada oleh Harun ataupun As-Samiri, akhirnya Samiri telah pun mencampakkan kesan atau bekas pasir yang pernah dipijak oleh kuda Jibril AS kepada tempat dibakar itu dengan seruannya tertentu, maka bertukarlah menjadi anak lembu. Tuan-tuan yang boleh kat sekalian, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Jarir Tabari, nama lembu ini Allahu a'lam, ini cerita-cerita Israeliat tuan-tuan dan hati ini kasih sekalian, namanya Yahmut. Yahmut, ya ha mim waw ta marbu ta maftuha, Yahmut. Ini anak lembu ni yang telah pun dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi fitnah kepada Bani Israel, namanya Yahmud, dinamakan sebagai Yahmud. Ini pandangan daripada Al-Hasan Al-Basri. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, macam mana pula si Musa As-Samiri ini boleh mengenali Jibril? Macam mana dia tahu Jibril yang menaiki kuda ni? Adalah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir tuan-tuan, iaitu disebut Imam Al-Baghawi sebagai contoh. Sebenarnya dalam satu pandangan, As-Samiri ini lahir pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Musa, iaitu perintah berkuat kuasa membunuh anak-anak lelaki. Dan Nabi Musa telah pun dihanyutkan ke dalam sungai dengan ilham oleh Allah kepada ibunya. Manakala ibu kepada Musa bin Zufar ini, nama sebenarnya Musa bin Zufar seperti ini disebut oleh Qatadah, maka ibunya tidak ada hela, tidak ada langkah, tidak ada cara untuk melepaskan anak tersebut daripada kekejaman Firaun, melainkan dia masukkan ke dalam gua, letak dalam bakul, kemudian simpan dalam gua, dengan harapan kalau selamat-selamatlah kau nak, kalau tidak ibu tak sanggup dengan kau dibunuh. Agaknya gitulah tuan-tuan. Maka Allah SWT telah memerintahkan Jibril supaya memelihara anak yang keseorangan, kesunyian dalam gua ni, baby yang baru lahir ni. Maka itu sebabnya, sebab musabab mengapa Musa As-Samiri mengenali yang datang untuk menarik perhatian kuda Nabi Musa yang pada peringkat awal enggan untuk menyeberangi laluan yang pelik itu,
Air di kanan kiri seperti gunung yang besar, tengah-tengahnya terbuka jalan. Pelik bagi seekor binatang melihat keluar biasaan seperti itu, maka masa takut untuk menyeberangi. Maka kuda Nabi Musa akhirnya telah pun dipikap oleh kuda betina yang dinaiki oleh Jibril AS. Bila cerita Israeliat lah tuan-tuan. Lalu si Musa As-Samiri yang turut serta dalam rombongan ni kenal itu adalah Jibril yang pernah berperanan menjaga aku, mentarbiyah aku sewaktu aku dalam gua dahulu, ingin diselamatkan oleh ibu tapi jalan buntu untuk menyelamatkan. Maka dia telah meletak aku dalam gua. Aku dijaga oleh makhluk Allah, malaikat Allah yang namanya Jibril. Setelah aku kenal, dia datang balik semula. Ini disebut oleh para ulama tafsir, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi yang berlaku berikutnya, Nabi Musa telah pun sedar atas apa yang dilakukan kepada abangnya Nabi Harun alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam pun kini berjumpa dengan Musa As-Samiri untuk bertanya kepadanya. Masuk dalam ayat ke-95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fama khatbuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabathtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Musa berkata, apakah yang mendorongmu buat demikian wahai Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui satu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Jibril, aku lemparkan ke dalam api itu, demikianlah nafsuku memujukku. Musa berkata, pergilah engkau, maka sungguhnya dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang terjanjikan di akhirat, dan tidak akan dapat engkau hindari perkara tersebut. Dan lihatlah sembahanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan bakarnya. Sungguhnya kami akan menghamburkan abunya ke dalam lautan berserakan. Sungguh Rabbmu hanyalah Allah, tidak ada ilah selain dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi Musa selepas dialihkan oleh Harun alaihi wassalam, bukanlah usaha untuk menyesatkan ini luar pengetahuanku wahai Musa. Sekarang kau lihat sendiri, yang menyesatkan mereka adalah Samiri. Ketika aku memberi arahan kepada mereka, merintahkan mereka jangan syirik kepada Allah, mereka hampir-hampir membunuh aku wahai Musa, adikku, wahai Nabi Musa. Jadi Musa pun beralih dan sekarang pergi kepada Samiri, bertanya kepada Samiri, apa yang buat kau melakukan buatan yang keji ini wahai musuh Allah? Dan apa yang menimpamu sehingga melakukan buatan yang jahat ini? Menurut satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Samiri ini yang telah kita bincangkan berasal daripada mulut Bajarma, dan di situ mereka menyembah api. Menyembah api ada, menyembah lembu ada, menyembah macam-macam ada. Sepertinya dalam diri dia sudah tertanam kecintaan dan kecenderungan untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia ni seorang munafik, menampakkan, menzahirkan Islamnya kepada Bani Israel dengan harapan adalah tujuan-tujuan tertentu. Dan kalau kita pergi kepada riwayat disebut oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, nampaknya Musa As-Samiri ini merasa dia pun ada kontak dengan Jibril. Kalau Nabi Musa ada kontak dengan Allah SWT melalui Jibril, dia pun juga merupakan seorang yang layak klaim dirinya seorang Nabi juga. Jadi ini tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, menyelinapnya dalam diri kadang-kadang sifat dengki kepada orang lain. Melihat orang boleh berjaya, kenapa saya tak berjaya? Kalaulah ia setakat melihat peluang tersebut untuk sama dan turut berjaya, tak mengapa. Tapi yang malangnya kalau melihat agar dialihkan atau hilang, luput nikmat yang diperoleh itu, sehingga aku tak dapat pun tak mengapa, yang penting hilang daripadanya. Ini namanya hasad tuan-tuan, dengki. Seperti yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah kita bincangkan kisahnya panjang lebar dalam pengusahannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui surat Taubah yang lalu. Jadi Samiri menjawab, basurtu bima lam yabsuru bih, aku mengetahui satu yang tidak mereka ketahui. Artinya aku melihat Jibril datang untuk membinasakan Fir'aun. Ini satu riwayat yang lain tuan-tuan yang boleh kamu sekalian. Faqabattu qablatan min athari rasul,
Kalau aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, dari jejak Jibril ini, jejak kudanya, ini adalah tafsiran yang masyhur di kalangan para ulama tafsir, bahkan merupakan majoriti pandangan mereka. Faqabaltu qabdatan min athari Rasul, aku pun mengambil segenggam tanah dari jejak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril itu. Mujahid mengatakan, iaitu di bawah tapak kaki kuda Jibril. Beliau juga mengatakan bahawa ini maksudkan faqabaltu, aku mengambil segenggam, bererti sepenuh tapak tangan. Ada yang mengatakan mengambil dengan ujung-ujung jari, kemudian menyimpannya dalam serban, dan bila perhiasan tersebut nak dibakar, aku campakkan dengan doa agar ia menjadi patung lembu untuk disembah oleh Bani Israel. Dan akhirnya terbentuklah patung anak lembu yang mempunyai jasad dan memiliki suara dari hembusan angin dalamnya. Kata Mujahid, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud suara tersebut ialah bila letakkan, keluarlah suara daripada duburnya, keluar di bahagian mulutnya, bergeserlah dengan keadaan dalam benda yang bersifat jamid ini, bersifat kaku ini, akhirnya menerbitkan bunyi yang telah pun memikat, menggoda Bani Israel untuk menyembahnya. Tuan-tuan yang berkata, nanti kita akan berlanjut perkara yang akan datang, hukuman yang diterima oleh Samiri akibat buatan jahatnya itu, membawa manusia kepada syirik. Dan kita belajar juga bagaimana taatnya Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi wassalam, bukan mengambil kira masalah berkaitan dengan siapa tua, siapa lebih layak untuk lead, tapi siapa yang berkemampuan dia mesti jadi pemimpin kepada yang lain. Dan tawaduknya Nabi Harun ni harus kita pelajari dalam etika menjadi pelajar Muslim, talibul ilm. InsyaAllah kita akan lihat bila akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.